dalam kita menuju ke endemik ini, peralihan ke fasa peralihan endemik ini, beberapa kajian terus kita perincikan melihat kepada kajian di peringkat antarabangsa bagaimana kita mendepani pandemik COVID-19 atau virus COVID-19 ini pada masa sama untuk kita menuju ke arah endemik dan juga melihat kepada kebarangkalian serta keberhasilan daripada vaksin yang telah pun diambil warga dunia. Dan untuk kita mengulas lanjut, terdapat dua kajian terperinci berkenaan dengan perkara ini melibatkan isu imuniti secara hybrid ini. Kita nak bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid yang merupakan pakar kesihatan awam. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani melihat kepada dua kajian yang dilaporkan di The Lancet Infectious Diseases yang melibatkan kajian di Brazil serta kajian melibatkan di Sweden. Ada yang menyatakan bahawa individu yang telah pun dijangkiti COVID-19 dan telah pun mengambil vaksin sama ada AstraZeneca, Pfizer maupun Sinovac terdapat pelindungan sehingga 20 bulan daripada dijangkiti semula. Mungkin Prof boleh perincikan laporan kajian tersebut, Prof. Ya, terima kasih saudara Haris. Laporan yang terkini yang dikeluarkan dan diterbitkan dalam jurnal yang tersohor iaitu Lancet Infectious Disease yang melaporkan kajian yang dilakukan di Sweden dan kajian yang kedua yang dilakukan di Brazil yang masih lagi dalam proses untuk diwasit dalam jurnal tersebut. Jadi saya rasa hasil di perkajian itu menunjukkan bahawa mereka yang mendapat infeksi COVID-19 kemudian digabungkan pula dengan mendapatkan imunisasi, tahap perlindungan itu jauh lebih tinggi dan juga bertahan lama. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan maklumat ini untuk diaplikasikan di lapangan? Sebenarnya kalau kita lihat kedua-dua kajian ini, kajian yang pertama di Sweden itu kajian yang baik sekali dengan sampel size yang begitu besar. Kajian ini dilakukan secara retrospektif. Dan dalam kajian ini apa yang kita dapat jelaskan bahawa kalau kita mengharapkan cuma imunisasi yang datang daripada secara natural iaitu melalui infeksi ianya tidak mencukupi, harus kita melakukan kedua-duanya iaitu mereka yang pernah mendapatkan imunisasi, pernah mendapatkan infeksi harus juga mendapat imunisasi kerana kalau kita mengharapkan cuma imunisasi yang didapati daripada infeksi saja ia tidak mencukupi, malahan akan membahaya kerana kita tahu apabila seseorang itu mendapat infeksi dan kalau mereka berada dalam golongan yang tinggi risikonya, mungkin kadar kemasukan ke hospital dan kadar kematian dan juga kadar kemungkinan berlakunya komplikasi jauh lebih tinggi. Dan kalau kita menggunakan imunisasi, vaksin yang digunakan itu tidak akan memberikan komplikasi seperti mana yang akan berlaku kalau sekiranya mendapat infeksi yang tinggi. Jadi kalau kita harus terjemahkan di sini bahawa kita harus terus memberikan maklumat kepada setiap ahli masyarakat supaya mendapatkan imunisasi walaupun mereka mungkin sudah mendapat infeksi. Kerana kita tidak pasti sama ada mereka yang mendapat infeksi itu telah pun disahkan betul-betul infeksi disebabkan oleh COVID-19 ataupun disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Yeah. Jadi dari segi lapangan, cara menginterpretasikan maklumat ini harus dilakukan dengan berhati-hati. Ya, Prof, dalam konteks Malaysia, mungkin Prof boleh mengutarakan pandangan Prof melihat kepada dalam kajian yang sama, adakah wajar untuk peringkat di pihak KKM untuk sama ada mengemukakan data-data analisis terbaru melibatkan mungkin kajian sama yang mungkin hampir sama dari segi immunity hybrid ini iaitu individu yang telah pun dijangkiti COVID-19 serta yang telah pun menerima dos vaksinasi lengkap dan juga booster dose ini. Bagaimana kita ingin memahami dalam konteks Malaysia ini, Prof? Ya, dalam konteks Malaysia sebenarnya apa yang kita lihat dari segi peraturan dan juga guideline yang disediakan sudah pun dilakukan di mana apabila seseorang itu mendapat infeksi yang disahkan, mereka diberikan kelonggaran dari segi mendapatkan tempoh untuk diisolasikan, tempoh untuk kuarantin juga telah pun dikurangkan daripada mereka yang belum mendapatkan imunisasi dan juga belum mendapat sebarang infeksi. Ini sudah pun diterjemahkan sebenarnya, sudah pun dilakukan. Tapi kita harus sebenarnya kita berhati-hati supaya
ada pihak yang mengatakan bahawa kalau mereka sudah mendapat infeksi tak perlu lagi menjalani kuarantin dan sebagainya. Ini harus kita lihat dengan jelas kerana kita tidak mahu nanti apabila kita melakukan tindakan-tindakan ini mungkin infeksi yang mereka dapat itu bukan infeksi COVID-19 dan ini akan membahayakan masyarakat ahli masyarakat yang lain. Jadi saya rasa untuk menjalankan kajian seperti mana yang dijalankan di Sweden itu, satu perkara lagi yang harus kita ingat bahawa kajian di Sweden itu mempunyai hampir 3 juta, lebih dari 3 juta data yang pesakit yang digunakan. Ini menunjukkan jelas ada data sharing di antara penyelidik dan juga Kementerian Kesihatan di sana. Di Malaysia kita belum lagi mempunyai kaedah yang data sharing yang begitu baik seperti mana di negara-negara yang maju. Jadi kalau kita nak melakukan kajian di Malaysia, maka kita harus membolehkan supaya data tadi dikongsikan dengan penyidik-penyidik yang kebanyakannya berada di universiti bagi menjalankan kajian serupa. Ya, Prof, mungkin akhir sekali mesej Prof kepada mungkin individu yang yang pernah dijangkiti COVID-19 tetapi merasakan tidak perlu untuk mendapatkan sama ada vaksinasi secara lengkap ataupun tidak perlu mengambil dos penggalak dan sebagainya kerana kata mereka ada individu yang menyatakan bahawa saya telah pun dijangkiti COVID-19, saya mempunyai imuniti, tidak perlu lagi untuk mendapatkan vaksin dos lengkap ataupun dos penggalak. Pandangan Prof ataupun nasihat Prof kepada individu-individu yang mungkin mempunyai sentimen ataupun pandangan sedemikian, Prof. Ya, pandangan sebegini adalah tidak benar sebenarnya. Malahan kita harus pastikan bahawa walaupun mereka sudah mendapatkan infeksi COVID-19 secara natural, mereka perlu terus mendapatkan vaksin kerana dalam kajian ini juga dibuktikan bahawa mereka yang mendapat infeksi akan mempunyai tahap pelindungan yang lebih tinggi dan juga lebih panjang kalau mereka mengambil vaksin. Jadi jangan menginterpretasikan sendiri maklumat saintifik yang complicated ini, harus mendapatkan pandangan daripada pakar-pakar dan nasihat saya adalah walaupun mereka mendapat infeksi COVID-19, mereka terus harus mendapatkan imunisasi bagi memastikan mereka terlindung dengan sepenuhnya.